Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama dalam channel ini. Berita seterusnya. Tapi sebelum itu, sila tekan butang like, komen, dan share video ini. Berita terbaru, Zahid silap tarik sokongan kepada PM boleh dilakukan tanpa en blok. Kuala Lumpur, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi silap apabila mengatakan sebarang keputusan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri mesti dilakukan secara en blok, menurut seorang pakar perundangan. Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud yang mengetuai Kluster Undang-Undang Majlis Profesor berkata, ahli parlimen tidak akan mencetuskan undang-undang anti lompat parti sekiranya menarik sokongan terhadap Perdana Menteri tanpa meninggalkan parti mereka. Langkah itu baru serupa dengan tindakan 5 ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa meninggalkan parti. Seterusnya membolehkan mereka kekal di kerusi mereka. Hanya ada dua keadaan yang menyebabkan kerusi tidak dikosongkan. Pertama, jika ahli parlimen dibuang parti, dan kedua, jika keseluruhan parti menyertai blok lain, laporan FMT. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Nur sebelum ini berkata, tidak salah jika pembangkang mengambil kesempatan atas kelompongan dalam undang-undang anti lompat parti untuk menarik ahli parlimen kerajaan menyokong Perikatan Nasional. Bagaimanapun, Jumat lepas, Zahid berkata sebarang keputusan untuk mengalih sokongan terhadap Perdana Menteri mesti dilakukan secara en blok oleh parti. Penganalisis politik O. Ensun berkata, undang-undang anti lompat parti seperti Speaker Dewan Rakyat kuasa untuk memutuskan ahli parlimen mana yang boleh mengambil kesempatan terhadap kelompongan perundangan berkenaan. Ensun dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, secara dasarnya mana-mana ahli parlimen yang kini menyokong Anwar boleh menarik sokongan terhadap Perdana Menteri tanpa meninggalkan parti bagi mengelak mencetuskan undang-undang anti lompat parti. Bagaimanapun, undang-undang itu sebenarnya meletakkan kuasa untuk menentukan sama ada kerusi ahli parlimen terbabit telah dikosongkan di tangan speaker. Jadi speaker yang dilantik Anwar sebenarnya boleh menentukan bahawa mereka yang mengalih sokongan kepada Anwar masih boleh mengekalkan kerusi mereka. Tetapi mereka yang menarik sokongan daripada Anwar akan hilang kerusi mereka. Perkara 49E Pelembagaan Persekutuan, yaitu Undang-Undang Anti Lompat Parti, menyatakan bahawa kerusi ahli parlimen akan dikosongkan apabila kekosongan luar jangka dipastikan oleh speaker mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya adalah ahli parlimen berkenaan melepaskan keahlian dalam parti, tidak lagi menjadi ahli parti tertentu atau menyertai parti politik lain. Jika dianggotai oleh parlimen berkenaan dibubarkan, dibatalkan pendaftaran atau memecat ahli parlimen berkenaan, mereka tidak perlu mengosongkan kerusi. Nik Ahmad Kamal berkata, speaker hanya boleh membuat keputusan berdasarkan maklumat diberikan oleh parti-parti. Sebagai contoh, jika seorang parlimen meletak jawatan daripada parti, parti perikatan akan memaklumkannya kepada speaker. Seterusnya, kerusi berkenaan dikosongkan. Bagaimanapun, speaker boleh memutuskan kerusi berkenaan tidak dikosongkan. Katanya, memetik sebagai contoh kes melibatkan 4 ahli parlimen bekas Bersatu Sabah. Katanya, sudah tentu keputusan speaker itu boleh dipertikai dan dibawa ke mahkamah seperti terjadi dalam kes 4 ahli parlimen Sabah berkenaan. Ini kerana keputusan speaker semata-mata yang menjadi kata putus. Jadi timbul juga persoalan sama ada speaker membuat keputusan yang tepat atau tidak. Saya fikir apa yang diperlukan sekarang adalah tafsirannya
apakah yang dikatakan pergerakan atau pemindahan secara en blok. Adakah berarti semua ahli parlimen atau peratusan tertentu ahli parlimen mengalih sokongan cukup diterima sebagai pergerakan en blok? Perkara ini tidak dapat diselesaikan karena peruntukan tiada butiran mengenainya, katanya. Itu saja, sila layari Suara.tv untuk berita lanjut. Kita jaga kita, Malaysia boleh.